Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-muallifu Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Kitab Muhimmah muka surat 3, kitab Jawi muka surat 3 baris paling atas. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhakalah perempuan. Berapa banyak perbuatan yang jadi derhakalah isteri akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Atau orang panggil disebutkan di sini dalam kitab Muhimmah hanya sebahagian. Maka ada banyak lagi yang tidak disebutkan dalam kitab Muhimmah yang disebutkan dalam kitab fiqh kan. Apabila seorang isteri dia mengatakan kan, tidak pernah merasa nikmat sedikit pun daripada suaminya kan. Kalau isteri mempertikaikan tak pernah merasa pemberian nikmat, tak pernah merasakan kebaikan, ketika itu gugurlah orang panggil segala pahala amalan kebajikan isteri. Dan kalau disebut saja ya, selama hidup bertahun-tahun berkahwin ni, kan, 20 tahun kahwin, 10 tahun kahwin, kan, dia pun mengatakan tak rajin pun rasa nikmat pemberian makan ke atau apa nikmat, atau orang panggil syarak mengatakan gugur pahala kebajikan si isteri tu kan. Muka surat 3 kitab Jawi. Kitab Jawi muka surat 3. Itulah orang panggil kan, kitab Rumi muka surat 4 lah. Kitab Rumi muka surat 4. Maka manakala berbuat oleh perempuan, maksud perempuan tu isteri lah kan. Maka manakala berbuat oleh perempuan, berbuat akan sesuatu daripada segala yang tersebut itu, kalaulah si isteri buatkan perkara tersebut, yakni perbuatan yang jadi derhaka tu. Kan, perbuatan yang jadi derhaka, kalaulah si isteri buat, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, walaupun satu detik, isteri derhaka tu walaupun satu saat, nescaya tiada wajib atas suaminya itu, tak wajib suami memberi nafkahnya pada hari itu. Gugur nafkah pada hari itu, suami tak wajib berikan nafkah pada isteri yang derhaka, walaupun derhakanya hanya satu saat sekalipun begitu. Asal yang wajib memberikan nafkah itu asalnya pada suami. Dan walaupun isteri bekerja, dan tetapi menjadi satu kewajipan bagi suami itu memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa'i bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah SWT berfirman kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan, bermula orang lelaki itu adalah pemimpin ke atas orang-orang perempuan. Orang laki-laki, firman Allah SWT,
orang laki-laki ni merupakan pemimpin ataupun pengawal atau orang yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan isterinya. Oleh kerana itulah Allah lebihkan bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Di antara ramai-ramai manusia, Allah lebihkan orang laki-laki di atas orang perempuan. Oleh kerana orang laki-laki ni pemimpin, maka ada kelebihan. Oleh kerana orang laki-laki ni Allah lantikkan jadi pemimpin, maka ada beberapa keistimewaan, kelebihan jika dibandingkan dengan isteri orang perempuan. Maka Allah menyebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh kerana laki-laki ni pemimpin, oleh kerana laki-laki ni ada keistimewaan yang lebih, diberikan badan gagah, dan payah nak kena penyakit, maka yang wajib di atas nafkah itu, Allah mengatakan bima anfaqu min amwalihim. Yang berikan nafkah itu daripada harta suami. Dan nafkah itu daripada harta suami. Dan tiba-tiba satu detik, dan tak lama pun, bukan bergaduh lama, satu saat je isteri itu derhaka pada suami, maka tak wajib suami betul beri nafkah pada isteri pada hari itu. Hari tersebut, suami tak wajib memberikan nafkah. Gugur kewajipan. Dan jadi pula wajib memberi pakaiannya, pakaian perempuan isteri itu pada fasal itu, pada penceraian itu. Kalau hari ni, satu saat isteri derhaka, raya nanti tak dapat baju 2 pasang. Gugur kewajipan, suami dah tak wajib memberikan pakaian pada fasal pada musim itu. Setengah daripada nafkah yang orang laki-laki wajib beri, selain tempat tinggal yang khusus, selain makanan, selain alat dapur, kan, keperluan dapur, dan atau keperluan mandi, kan, orang panggil berupa pakaian. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kan, atau orang panggil kewajipan bapa pula adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu itu dengan menurut cara yang sepatut. Janganlah berlebihan, janganlah berkurangan, sepatutnya dengan cara yang ma'ruf. Sebab Allah sebut wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dengan cara ma'ruf, cara baik, bagaimana? Apa pakaian yang nak dibelikan? Tiba-tiba satu saat isteri itu derhaka, maka gugur kewajipan nafkah pada hari itu, dan juga gugur kewajipan memberikan pakaian pada fasal pada musim itu. Dan tiada pula wajib gilirannya. Giliran bagi orang perempuan tu, ini kalau ada lebih seorang, kan? Kalau lebih seorang cawangan, kan, seorang buat derhaka, gugur orang panggil giliran. Yang dimasukkan giliran tu waktu malam. Siang orang tak nama giliran. Dan siang bagi orang yang lebih daripada seorang, bagi laki-laki yang berkahwin lebih daripada seorang, dan maka dia ada giliran dia. Yang dimasukkan dengan giliran itulah pada waktu malam. Malam ni isteri pertama, malam esok isteri kedua. Kan contoh, kan? Dibincanglah. Lusa isteri pertama, kan? Satu lagi pula isteri kedua. Tiba-tiba salah seorang tu derhaka, gugur giliran. Maksud gugur giliran tu, malam tu tak wajib tidur situ. Siang tak ada masalah. Siang suami boleh, pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Janganlah siang tak ada masalah. Yang dikatakan giliran itu adalah waktu malam, waktu tidur bermalam tu. Itu dikatakan giliran. Jika satu saat isteri derhaka, gugur kewajipan giliran malam tu. Tetapi hukum perempuan yang diberikan itu, perempuan yang derhaka tu, sebenarnya bahawa
meninggalkan akan perempuan yang demikian tu, meninggalkan oleh suami pada tempat ketiduran isteri itu, hingga balik dia derhakanya isteri itu, dia balik kepada kebajikan taat pula. Kata syarak yang terlebih sebenar, selagi mana ia derhaka, selagi itulah kan ditinggalkan tempat tidur asing. Kan, jangan tidur sekali. Kan. Kata tak wajib giliran tu, dan jikalau sampai beberapa waktu, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. 2 tahun berbasah muka. 2 tahun berbalah suami isteri. Kan. Selama 2 tahunlah suami tak wajib tidur sekali dengan isterinya. Sekalipun bertahun-tahun, 10 tahun. Ada orang bergaduh tu sampai 5-6 tahun. Dan atau orang panggil, selagi mana tidak kembali kepada taat, selagi mana isteri itu tidak taat kembali pada suami, selagi itulah tak wajib suami tidur sekali. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu, siapa yang laknat? Oleh segala malaikat. Apa makna laknat? Dijauhkan daripada rahmat. Kan? Kata isteri yang derhaka pada suami itu, malaikat tu laknat. Kan? Malaikat doa minta dijauhkan daripada rahmat. Kan? Siapa malaikat ni? Malaikat yang berbuat bakti. Malaikat ni dia passion amal taat. Yang terderhaka mereka tu malaikat kepada Allah sekejip mata jua pun. Malaikat makhluk yang paling ramai, passion malaikat taat sekejip mata pun tak pernah berpaling daripada Allah. Tiba-tiba malaikat yang mendoakan supaya isteri yang derhaka itu dilaknatkan. Malaikat doakan supaya dijauhkan dari rahmat. Itulah orang panggil, besarnya orang panggil isteri yang derhaka kepada suami. Dan bahawa menyeksa akan perempuan tersebut oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina. Iaitulah negeri yang hina tu dalam neraka. Dan itulah orang panggil akan datang dimasukkan ke dalam neraka. Itu sehebat-hebat azabnya. Dan seberat-berat siksaan Allah SWT. Sangat-sangat keras. Di akhirat, kan, tak ada mati dah. Yang ke syurga kekal selama-lama. Kalau gelincir iman ke neraka kekal selama-lama. Itu azabnya. Dah kena azab, tak mati-mati. Elok balik, azab lagi. Begitulah orang panggil. Dan telah berkatalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Telah berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Masyhur dengan gelaran Humairah. Antara gelaran Sayyidina Aisyah Humairah, antara gelaran Sayyidina Aisyah bintu Siddiqah. Bintu Nabi antara Humairah dengan bintu Siddiqah, Rasulullah lebih kerap panggil Sayyidina Aisyah dengan gelaran bintu Siddiqah. Cuma kita terbiasa Humairah, Aisyah, Humairah. Tapi yang lebih masyhur Nabi panggil bintu Siddiqah. Humairah pun gelarannya, bintu Siddiqah pun gelarannya. Bintu tu anak perempuan lah. Siddiqah tu orang panggil yang sangat benar. Anak perempuan bagi orang yang bersangkutan benar. Sayyidina Abu Bakar, kan ayah Sayyidina Aisyah, mendapat gelaran As-Siddiq. Maka Sayyidina Aisyah pun demikian seperti ayahnya, bintu Siddiqah. Antara isteri Rasulullah yang cerdik, itulah namanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi gelarannya Ummul Mukminin. Umairah bintu Siddiqah, Ummul Mukminin. Ibu bagi sekalian, kan, perempuan-perempuan dalam dunia, kan. Di dalam syurga, demikianlah orang panggil gelarannya Ummul Mukminin.
Sayyidina Aisyah dikahwin dengan baginda Rasulullah SAW, Allah bagi clue dah. Allah SWT dibagi gambaran. Satu ketika, baginda Rasulullah SAW sedang duduk termenung. Nabi duduk dengan perasaan sedih. Rasulullah duduk dengan perasaan duka cita. Nabi terkenangkan isteri yang paling Nabi sayang, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi terkenangkan isteri Sayyidina Khadijah. Ketika Nabi duduk seorang-seorang, baginda Rasulullah tertidur. Dalam tidur itulah Rasulullah bermimpi malaikat berikan satu kain selendang warna hijau. Maka dalam mimpi itu Nabi tanya, apa ni? Kata malaikat, bukalah tengok. Rasulullah bukakan kain selendang hijau tu, Rasulullah melihat wajah seorang perempuan, itulah namanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bakal menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah dapat dah. Nabi sudah mendapat wahyu Aisyah ini bakal menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awak campakkan detik dalam seorang sahabiah, seorang perempuan tu. Ditengok Nabi ni suka sejak kewafatan Sayyidina Khadijah, Nabi termenung, Nabi tak ceria. Seorang sahabiah ni diberanikan diri. Kan, ya Rasulullah, kan, kenapa tidak kekahwinkan yang orang lain? Kan, dengan siapa? Kata sahabiah ni, yang dara pun ada, yang janda pun ada. Yang janda siapa? Saudah. Yang dara siapa? Sayyidina Aisyah. Kemudian sahabiah tu menyampaikan. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diceritakan. Nabi berkendak kahwin lagi. Ketika sahabiah ni offer ni, bagi tawaran, Nabi pun tak menolak. Cuma di hati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah ketika sudah bertunang. Daripada kecil Sayyidina Aisyah dah bertunang. Antara adat orang Arab, lahir kecil-kecil, ditunangkan dah. Tetapi tunang Sayyidina Aisyah belum Islam. Tunang Sayyidina Aisyah dan keluarga tunang Sayyidina Aisyah belum Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar berfikir macam mana nak nikahkan Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Aisyah dah bertunang dari kecil. Sayyidina Abu Bakar pun beranikan diri, dia jumpa keluarga tunang tu. Dia pun tanya, betul ke nak kahwinkan anak kita ni? Kata, betul lah katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami dah Islam. Kami sekeluarga dah Islam. Dalam Islam, nak kahwin kena sesama Islam saja. Tak boleh orang Islam kahwin dengan orang yang bukan Islam, tak boleh. Orang Islam kena kahwin dengan orang Islam saja. Jadi keluarga tunang Sayyidina Aisyah ni berubah muka. Dia tidak mendapat taufik hidayah, tak terima ni. Kalau anak dia Islam ni kalau nak kahwin dengan Sayyidina Aisyah, anak dia kena Islam, keluarga tak boleh terima. Dan maka dia minta putuskan. Lega hati Sayyidina Abu Bakar, lega Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah dari putus tunang. Datang masalah kedua, adat orang Arab, ada dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar sahabat yang paling baik, sahabat paling karib dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam adat orang Arab, bila kita berkawan baik, seolah-olah kawan baik kita adik-beradik. Seolah-olah begitu. Adalah adat orang Arab. Dulu zaman jahiliah, antara adat pegangan orang zaman jahiliah, adat orang zaman jahiliah dulu, kalau kita berkawan baik, anak dia tu dianggap macam anak kita. Kawan baik tu macam adik-beradik kita. Maka Sayyidina Abu Bakar tu muskil, kot mana nak kahwin Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah ni? Boleh ke Rasulullah kahwin dengan Sayyidina Aisyah? Seolah-olah macam Sayyidina Aisyah tu anak sendiri, macam adik-beradik sendiri.
Sebab dah menjadi pegangan adat orang Arab. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW. Nabi pun beritahu syariat Islam. Syariat Islam tidak demikian. Baik macam mana pun kita kawan kita, tetap bukan mahram anak tu. Tetap boleh kahwin. Maka berasa legalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu, berasa legalah Sayyidina Abu Bakar, akhirnya dinikahkan. Atau orang panggil kisah perkahwinan di antara baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Antara isteri Rasulullah yang bijak pandai, kan? Dan orang yang menghafal hadis, cerdik, otak Sayyidina Aisyah ni cerdik, kan? Dia dengar, dia boleh tangkap. Sekali dengar, dia boleh hafal. Atau antara keistimewaan Sayyidina Aisyah. Sebab tu Sayyidina Aisyah dia banyak riwayatkan hadis. Kalau kita mengaji hadis, banyak riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pasal ingatannya kuat. Kan? Tu antara cerdiknya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kata muallif Syekh Abdullah Al-Fatani, dan telah berkatalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidina Aisyah? Maqul qaul. Hei segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu, hak atas kamu sekalian, kalaulah kamu tahu hak suami kata kamu, kata Sayyidina Aisyah, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suami itu, disapu debu itu dengan hadapan mukanya. Nak menggambarkan, nak menyampaikan pada kita besarnya hak. Dan besarnya hak isteri terhadap suami. Itu jangan derhaka, jangan nusus. Kata Sayyidina Aisyah, kalaulah kaki suami itu berdebu, kalaulah padu takdir kaki suami itu berdebu, kemudian isteri lapkan debu pada kaki suami dengan mukanya, belum lagi menunaikan hak ke atas suami. Nak menggambarkan besarnya hak atau kewajipan isteri taat kepada suami itu. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahawa sesungguhnya Al-Washad, iaitu Al-Washad, tak rujuk. Seorang perempuan berkata, ia seorang perempuan berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang seorang perempuan, dia berkata ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya anak mamakku si Anu namanya. Seorang perempuan ini dia mengadu ke Nabi. Datang seorang perempuan, dia mengadu ke Nabi. Apa yang dia mengadu? Sesungguhnya anak mamakku si Anu namanya. Cuma nak sebut nama lah, dia mengadu. Sesungguhnya anak mamakku. Orang petani ni, bila sebut anak mamak ni orang panggil anak makcik. Mamak ni orang panggil bukan mamak lepak kedai mamak makan roti canai tu, bukan. Bukan anak mamak kahwin dengan anak mamak, jangan silap faham ni. Bahasa kitab tak sama dengan bahasa kita ni. Anak mamak ni bukan mamak lepak kedai roti canai tu, bukan. Maksud anak mamak ni anak makcik ataupun anak ibu saudara. Perempuan ni mengadu. Satu hari dia mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya anak mamakku anak makcik. Si Anu namanya. Tak sebutlah namanya. Namanya si Anu. Kalau anak makcik nak nikah dengan dia, makcik kita punya anak dengan kita, sepupu lah. Kan? Itu tak sepupu kan? Makcik kita punya anak nak nikah dengan kita lah, sepupu lah. Maksudnya perempuan ni mengadu. Kan? Sepupu dia nak nikah dengan dia. Kan? Sesungguhnya anak mamakku, anak ibu saudaraku si Anu namanya. Ibunya meminang. Kan? Ibunya meminang, ia ibu akan dia ini untuk dia, untuk si Anu tu. Meminang akan daku. Satu hari, makcik dia datang. Makcik dia datang nak meminangkan akan tu untuk.
nak minangkan akannya untuk dia, untuk si An. Makcik dia datang nak meminang bagi anak dia, nak meminang kepada perempuan ni. Maka khabarkanlah olehmu ya Rasulullah, ceritakanlah ya Rasulullah akan daku kata perempuan tu. Apa hak suami atau isteri? Sebelum kahwin nak tahulah. Macam kita lah sebelum kahwin kan ambil kursus kan. Zaman Rasulullah, Nabi masih ada. Terus tanya je. Ya Rasulullah, kan, nak kahwin dah ni. Sepupu nak kahwin dah dengan saya. Kata perempuan ni. Maka perempuan ni tanya, apa hak suami atau isteri ni? Cuba ceritakan sebelum kahwin ni. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku, kitab ni, jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengajarkan dia. Yang betulnya mengerjakan dia. Kalau mengerja ada jim alif. Kan? Kitab tu dia tertinggal alif. Jim alif baru mengerja. Mengerjakan dia. Begitu. Kata perempuan ni, maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan akan sesuatu, nescaya daklah aku berkahwinkan akan dia akan si anu nama itu. Cuba ceritakan ya Rasulullah, apa hak-hak dalam rumah tangga ni, hak suami atau isteri ni. Kalau aku mampu buat, aku nak buat, nak kahwin ni. Kalau mampulah nak kahwin, kata perempuan ni. Maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada hak suami atau isteri itu, jikalau mengalir 2 lubang hidung suami, mengalir akan darah ataupun nanah, maka menjilatlah ia perempuan tu. Ia tu rujuk pada perempuan. Ia tu rujuk ke depan. Ia rujuk pada perempuan tu kat depan. Orang panggil namanya badal. Kalau kaedah begitu, ia tu rujuk kat depan, istilah orang panggil badal. Dalam istilah orang panggil badal. Sepatut domir rujuk ke belakang kan. Ia rujuk ke belakang. Tapi ia tu rujuk ke depan. Atau orang panggil badal. Kalau kita ngaji nahwu kan. Na'at atof kan, taukid badal kan. Dempat kan, na'at atof, taukid badal. Ada orang panggil sepatut domir rujuk di belakang. Ia siapa di belakang. Tapi ni ia rujuk ke depan. Atau namanya badal namanya. Kalaulah suami itu meleleh darah kat hidung dia, kata Rasulullah, kalau suami itu meleleh darah kat hidung, lalu perempuan tu jilat akan nanah, akan darah yang mengalir ke hidung suami, dia jilat dengan lidahnya. Sesungguhnya kata Rasulullah, belum lagi mendatangkan ia perempuan itu akan hak suami. Belum lagi. Setara tu pun, belum lagi seorang isteri mendatangkan hak ke atas suaminya. Nak sampaikan kepada kita besar sangat hak ke atas seorang suami. Maka jikalau patut bagi seorang manusia bau sujud, ia seorang manusia bagi seorang manusia yang lain, kata Rasulullah, kalaulah manusia boleh sujud ke manusia, nescaya kata Rasulullah akan kusuruh perempuan bahawa sujudlah ia perempuan isteri itu sujud bagi suami. Kan? Kalaulah manusia boleh sujud manusia, aku akan suruh perempuan sujud pada suami. Apabila masuk ia suami atau isteri ni, bila suami datang balik, isteri kena sujud pada suami. Kalau boleh. Masalah tak boleh. Nak beritahu besarnya hak isteri ke atas suami. Kalaulah boleh sujud manusia pada manusia, suami balik, isteri kena sujud. Dan sampaikan begitu sekali kan. Atau orang panggil, apabila masuk ia suami atau isterinya bagi orang yang melebihkan akan suami oleh Allah Ta'ala, lebih akan isteri. Allah lebihkan suami sehingga isteri kena sujud pada suami. Dan taat ni dia mengikut batasan syarak. Kalau suami suruh benda yang menyalahi syarak, atau tak wajib kita, tak wajib isteri taat gitu kan. Tapi nak menggambarkan besarnya hak isteri ke atas
seorang suami. Ini orang panggil kan, masalah suami kan, masalah isteri sujud pada suami, dia orang panggil suatu ketiga sahabat ni balik kan, sahabat ni keluar daripada Mekah, di balik, dia pergi luar ni, dia jumpa dekat Syam ni, sahabat tengok orang Yahudi, sahabat tengok orang Nasara ni, dulu zaman dulu lah, zaman Rasulullah ni, zaman Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasara disujud pada ulama mereka, disujud pada pemimpin mereka. Di zaman dulu. Dan Nabi pernah isyaratkan satu hadis, lau kuntu amiran, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kan, kalaulah kan, disuruhkan seorang sujud kepada seorang yang lain, nescaya akan kusuruh seorang isteri sujud kepada suami. Sebab dulu passion zaman dulu, zaman Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasara disujud kepada ulama mereka. Sujud tunggu. Kan macam mana kita sujud dalam sembahyang, orang Yahudi bila ulama dia datang disujud. Orang Nasara demikian, bila pemimpin mereka datang disujud. Kan? Sahabat tengok, kan? Rasulullah lebih lagi layak. Kalau orang Yahudi Nasara bersujud kepada ulama mereka, Nabi lebih lagi. Kan? Manusia yang paling mulia, kekasih Allah Ta'ala. Nabi boleh kan berikan syafaat. Nabi lebih lagi daripada orang Yahudi. Nabi lebih lagi daripada ulama Nasara. Maka sahabat fikir, kalau mereka bersujud pada ulama mereka, Nabi lebih lagi patutnya. Maka dibalik, disujud ke Nabi. Nabi kata, apa kamu buat ni sahabat? Lepas tu dia pun cerita. Orang Yahudi orang Nasara tu kan. Lepas tu Nabi kata, kalaulah Allah izinkan manusia bersujud pada manusia, nescaya akan kusuruh seorang isteri disujud kepada suaminya. Fardu takdir kalau begitu. Kan? Bukan hakikat nak menggambarkan besarnya hak isteri ke atas seorang suami ni kan. Maka berkatalah oleh perempuan yang bertanya, kan seorang perempuan datang bertanya ke Nabi kan, dia nak sepupu nak kahwin dengan dia, cuba ceritakan Rasulullah apa hak isteri atas suami. Nabi pun cerita, kalaulah meleleh darah suami kau jilat pun belum tunaikan hak lagi. Kan? Bila perempuan dia dengar Nabi kata begitu, kata perempuan ni, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenar diri Nabi. Kan? Demi Tuhan yang bangkitkan kau diri Nabi ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tiadalah aku bersuami selama kekal, selama hidup dalam dunia. Tak mampulah. Takut perempuan ni. Kan? Takut perempuan ni tak nak kahwin dah. Tak nak kahwin dah. Kan? Silap sikit takut nusyus. Takut tersilap masuk neraka. Tapi bukan nak menakutkan jangan kahwin. Tak demikian. Banyak lagi kelebihan Nabi sebut. Kelebihan orang berkahwin dengan orang tak berkahwin banyak. Kan sehingga Nabi benci kalau orang tu mati dalam keadaan bujang. Nabi benci begitu. Ada hadis yang lain kan. Cuma Nabi nak memperingatkan kepada isteri-isteri kan, jangan derhaka kepada suami. Besar hak suami kan. Atau sebegitu kan. Bukan nak menakutkan hidayah kahwin, bukan begitu kan. Rumi surat berapa? Surat 4 tadi kot. Dan sesungguhnya telah ceritalah, cerita ni cerita. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia Rasulullah ketika datang ke Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, keluarlah ia Rasulullah SAW kepada satu jenazah. Ada seorang meninggal. Nabi pun keluar pergi tengok jenazah.
Maka melihatlah ya Rasulullah SAW akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Ketika Nabi keluar, Nabi pergi Madinah kan, Nabi tengok jenazah ni, orang perempuan ikut sekali. Orang perempuan diikut iringkan jenazah. Kan? Maka bersabdalah ia bagi Rasulullah SAW bagi sekalian mereka itu perempuan. Nabi pun beritahu orang perempuan. Apa yang Nabi beritahu? Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Kamu duk usung jenazah ke? Nabi tanya. Wahai orang perempuan, adakah kamu duk usung jenazah sama-sama dengan orang lelaki sama-sama begitu? Maka sembah jawab kami, orang perempuan sekalian terjawab, tiada. Tidak ya Rasulullah. Nabi tanya lagi. Bersabdalah ia bagi Rasulullah SAW, adakah kamu sembahyang serta orang yang menyembahyangkan akan jenazah? Maka sembah jawab kami sekalian perempuan, tiada. Nabi tanya, kamu sembahyang jenazah tak? Adakah kamu sembahyang jenazah sekali? Tidak juga. Usung pun tidak, sembahyang pun tidak. Maka bersabdalah Rasulullah SAW bagi sekalian perempuan, baliklah oleh kamu sekalian ni. Tiada ada berziarah dan tiada ada pahala. Kata Rasulullah SAW, tak ada pahala pun kamu duduk ziarah orang mati, tak ada pahala pun. Duduk datang tengok jenazah, tak ada pahala. Orang perempuan tak disunatkan usung jenazah, orang perempuan tak disunatkan iring ke jenazah sampai ke tanah perkuburan. Tak sunnah. Jumhur mengatakan makruh. Dan jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Orang perempuan duk iring ke jenazah, duk usung ke belakang tu orang perempuan. Hukumnya makruh. Bila tak dapat pahala? Kalau tak ikut itu dapat pahala. Kan makruh kan? Makruh pada syarak, kalau tak ikut, baru dapat pahala. Ikut tak dapat pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu perempuan dengan tetap dengan duduk dalam segala rumah mereka itu. Maksud tetap tu duduk. Orang perempuan disuruh ketika ada berlaku kematian dalam rumah mereka, disuruh orang perempuan duduk dalam rumah. Tak payah keluar. Duduk dalam rumah. Untuk apa? Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Orang perempuan duduk rumah untuk apa? Untuk berkhidmat kepada suami. Kalaulah orang perempuan ni dia khidmat kepada suami, nescaya menyamai akan yang demikian, diberikan khidmat, menyamai daripada mereka itu, daripada suami. Apa yang menyamai? Sekalian taat dan ibadat bagi segala lelaki suami seperti barang yang lain. Orang perempuan, kalau dia tak keluar rumah iring jenazah, suami dia yang keluar, dia pun rela hati. Dia hanya berkhidmat. Suami nak keluar iringkan jenazah, sediakan keblekat. Suami nak keluar nak tengok jenazah, sediakan kopiah masalan. Kan? So, isteri tolong ambilkan kunci kereta masalan. Ataupun suami nak pergi tengok jenazah, belum sarapan, dibuatkan sarapan. Seolah-olah, kan? Bukan seolah-olah, bermakna apa yang pahala suami dapat, isteri pun dapat. Kan lagi untung. Duduk rumahnya, dapat pahala ziarah jenazah. Suami yang pergi, suami pun dapat, isteri pun dapat. Kan untung. Kan? Duduk sembahyang jenazah, 1 qirat. Duduk iring jenazah ke kubur, 2 qirat dapat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu qirat? Sebesar gunung Uhud. Kalau suami dapat pahala 2 qirat, 2 pahala itu sebesar gunung Uhud, isteri pun dapat. Kan untung. Kan lagi senang sebenarnya. Lebih mudah. Kalau ikutkan lebih mudah. Tak payah dia sibuk-sibuk dengan nak pakai baju, nak pergi keluar, nak tengok. Tak payah. Isteri hanya berkhidmat kepada suami. Kan? Kalau jenazah tu jenazah suami, samalah. Kalau jenazah yang meninggal tu, kalau yang meninggal tu suami dia sendiri, ditegah pada syarak isteri iringkan jenazah ke kubur. Makruh hukum. Kan? Makruh hukum. Duduk di rumah. Kan duduk di rumah. Kan? Isteri hanya berkhidmat kepada suami. Suami pergi, suami dapat 2 qirat, isteri pun dapat 2 qirat.
Kalau isteri khidmat, isteri dapat. Kan? Kalau isteri tak berkhidmat, suami pergi, isteri terbongkar, tidur, isteri buat tak tahu, main telefon, tengok TV, suami buat, tu tak dapat lah. Isteri kena berkhidmat pada suami, suami pergi mendapatkan ganjaran, isteri pun dapat. Kan? Tak sempat baca laju sangat. Atau sekalian mereka perempuan disuruh mereka perempuan dengan tetap dengan duduk dalam segala rumah mereka itu. Pasal apa Nabi suruh duduk kat rumah orang perempuan? Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Khidmat pada suami. Nescaya menyamai akan demikian. Suami nak pergi sembahyang dah, saya dah basuhkan baju. Isteri kata, isteri ambilkan baju, dah tolong gosokkan. Pahala 2 qirat dapat sama, tak kurang walaupun sedikit. Diceterakan di dalam beberapa khabar ni hadis lah. Diceterakan di dalam beberapa khabar yang hadis. Bahawa sesungguhnya perempuan datang, ia perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah ya Rasulullah bagi perempuan. Satu hari datang orang perempuan dan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya, apa bicara engkau? Ada hal apa ni? Nabi tanya. Ada hajat apa datang jumpa? Kata Rasulullah kepada orang perempuan. Maka sembah jawablah ia perempuan, ya Rasulullah. Jangan baca ya Rasulullah. Baca dengan ya Rasulullah. Bari fathah. Bari atas. Ya Rasulullah. Kalau kita ngaji Nahu, orang panggil munada mudhof. Kalau kita ngaji ilmu Nahu, orang panggil munada mudhof. Kalau baca ya Rasulullah, tu nampak sangat tak ngaji Nahu ni. Kena baca dia ni. Ya Rasulullah. Bari atas. Ya Rasulullah. Kata orang perempuan ni kan, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Rupanya datang tu wakil. Rupanya yang datang jumpa Nabi tu wakil. Kata perempuan ni, ya Rasulullah, kami nak buat datang, ramai lagi nak tanya ni. Datang ni wakilnya, ramai lagi rupanya nak datang jumpa Nabi ni. Kan? Ni wakil dia beritahu ni kan. Maka bersabdalah ya Rasulullah SAW, kenapa? Ramai-ramai nak datang, orang perempuan ramai nak datang ni. Ada apa Nabi tanya ni kan? Maka jawab perempuan itu, adalah sekalian mereka itu orang perempuan ni, baru berkata semuanya perempuan, seolah-olah tertanya lah. Orang perempuan ni seolah-olah tertanya-tanya. Bahawa sesungguhnya Allah SWT menjadikan Allah akan kita sekalian, akan semua kita ni, dan pula menjadikan Allah akan kita sekalian ini di bawah tangan. Allah jadikan kita semua itu umum. Kemudian dalam banyak-banyak manusia, Allah jadikan kita sekalian, kita ni orang perempuan lah. Allah jadikan kita orang perempuan ni di bawah tangan. Apa maksud di bawah tangan? Iaitu di bawah perintah segala lelaki, segala suami. Kita orang perempuan kena ikut cakap suami. Dalam ramai-ramai manusia, isteri kena dengar cakap suami. Tapi jangan menyalahi syariat. Bukan semua perkataan ni. Selagi mengikut syariat, selagi itu wajib taat. Lagi dihisapkan kita, kata orang perempuan, sebab hak mereka suami, hak dalam segala rumah. Kata orang perempuan, ya Rasulullah, dahlah kita kena ikut cakap suami. Nanti kena hisap tu. Akhirat kita orang perempuan ni, isteri ni kena hisap. Apa yang berlaku dalam rumah, tersilap cakap ke, termasam muka ke, kan, merajuk ke, semua kena hisap. Dan menjadikan Allah akan kita isteri-isteri perempuan ni lah. Allah jadikan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu suami. Dan kata orang perempuan ni, yang ketiga dia kata, Allah jadikan orang perempuan ni tempat keinginan suami. Bila masa suami berkendak pada mereka, wajib isteri menyerahkan diri kepada suami. Kan? Lampu hijau lah kan, lampu merah tak boleh lah.
Kan? Atau yang ketiga kata orang perempuan tu. Yang keempat apa dia kata? Dan fardukan atas kita isteri ni berkhidmat bagi mereka itu, bagi suami. Dia pun bagi tanya yang keempat, ya Rasulullah, kita orang perempuan isteri ni kena berkhidmat kat suami. Kan? Dah lah kena duduk rumah, kena masakkan ke. Kalau dia suruh masak, kena masakkan. Kan? Dia suruh basuh baju, kena basuh baju. Dia suruh kemar rumah, kena kemar rumah lah. Kan? Kan macam-macam kena berkhidmat tu. Kau jaga anak lah. Kan? Kena susukan anak lah. Kan? Atau berkhidmat bagi suami. Dan menjadikan Allah bagi mereka itu, bagi suami itu perang sabil. Dan kau jadikan kewajipan perang keluar fisabilillah untuk orang lelaki. Orang perempuan tidak difardukan keluar perang fisabilillah. Kan banyak ganjaran. Orang yang mati syahid kan banyak ganjaran. Ruhnya dimasukkan dalam biak burung yang warna hijau. Boleh masuk mana-mana peti syurga. Kan? Orang mati syahid tak perlu dimandi, tak perlu dikapan. Itu istimewanya orang mati syahid. Mulianya orang mati syahid. Dia boleh tarik kaum kerabatnya masuk syurga tanpa hisap. Atau kelima orang mati syahid. Jadi orang perempuan terasa, kami tak dapat macam tu. Orang lelaki-lelaki dapat. Kan? Atau mereka tertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan hadir jemaah yang dituntutkan semayang berjemaah itu orang perempuan, orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dituntutkan semayang berjemaah di masjid. Kita orang perempuan, orang muda kan, lebih-lebih lagi orang muda kena duduk rumah, semayang di rumah atau lebih aula, lebih bagus. Malaikat pergi masjid nak mengaji fardu ain tu lain lah. Kan? Kenapa orang lelaki-lelaki dapat banyak kelebihan ni? Seolah-olah begitu. Dan Allah SWT menentukan Allah akan mereka itu laki-laki suami ni dengan khitab tiada kita. Ditanya lagi. Yang keberapa banyak tanya ni. Kalau Allah khitab dalam Al-Quran, Allah tak khitab orang perempuan, Allah khitab orang laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu. Orang laki-laki tu orang perempuan. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Laki-laki tu. Amanu kan laki-laki. Domain jamak. Amanu orang panggil. Domain waw. Domain jamak tu. Kan? Muzakkar. Kan? Muzakkar lagi jamak. Kan orang laki-laki. Muzakkar. Mu'anas perempuan. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Mereka itu orang laki-laki. Bila Allah khitab, tak ada pun orang perempuan. Semua orang laki-laki je. Perempuan ni mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Maka apa kita ganti akan barang yang mengenai Allah akan mereka itu? Kita kau nak dapat macam mana? Orang laki-laki Allah bagi kelebihan, kita orang perempuan isteri-isteri macam mana nak dapat ni? Allah ganti dengan apa ni? Maka heranlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibarat itu tuturan. Ibarat itu tuturan. Nabi pun rasa ajib heran. Sebaik-baik tutur kata yang dilontarkan kepada Rasulullah. Nabi suka heran. Perempuan ni pandai berkata-kata. Dan berkatalah ya Rasulullah SAW, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala. Tak ada aku lihat dah daripada engkau. Nabi tengok, engkau ni baik sungguh, Nabi puji. Kan? Tak ada lagi aku lihat, kata Rasulullah, mereka engkau ni orang baik, tingkah lakunya baik, manis perkataan, cakapnya elok, susun teratur, tak menyakitkan hati orang dengar. Kemudian bersabdalah ia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau. Siapa dia? Bayan dia. Siapa belakang engkau? Daripada segala perempuan yang Islam. Aku sampaikan kau ni, nanti kau balik, kau sampaikan kepada isteri-isteri perempuan yang lain nanti. Kan dia datang wakil kan? Nabi beritahu dia, nanti balik, beritahu perempuan lain ni. Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu, hei isteri. Sebaik-baik taat isteri bagi suami itu, menyamai akan kebajikan itu, semua sekali, tak lepas walaupun satu kebajikan. Sebanyak mana isteri taat pada suami, banyak itulah didapat pahala.
Suami dia buat, suami pergi sembahyang berjemaah, isteri tak pergi. Kalau isteri tu sebaik-baik taat, sebaik-baiklah ganjaran sembahyang berjemaah, dia pun dapat. Suami pergi perang fi sabilillah, suami tentera, suami polis pergi berjuang, dia khidmat sebaik-baik taat, dia berkhidmat. Macam mana kalau syahid paling dapat, suami dapat, dia pun dapat. Kelebihan. Macam mana suami ziarah jenazah, dia pun dapat. Macam mana suami ziarah jiran yang sakit, dia pun dapat. Semacam mana, sebanyak mana khidmat taat yang terbaik, banyak itulah ganjaran yang bagi. Kalau khidmat yang lebih kurang, ganjaran tu lebih kurang lah begitu. Itu orang panggil, tengok kalau sebaik-baik taat, menikmati kebajikan suami. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya atas dalil itu barang yang diceterakan. Ada jumpa stesen lah, kita berhentilah. Ni cerita panjang lagi lah. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, bermula dalil yang menunjukkan atasnya barang yang diceterakan bahawa sesungguhnya seorang badui datang ia badui. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa alimna ta'wila. Allahumma aftah bihikmatika futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz, insyaAllah. Kalau ada soalan, 1-2 soalan nak tanya Ustaz, dipersilakan. Ustaz boleh baca ke? Kalau isteri pernah merajuk, itu dalam bab taubat lah kan? Ada 3 syarat taubat, ada 4 rukun taubat. Maka antara dosa yang dibagikan oleh ulama ada dosa mengenai harta. Dia pernah ambil barang suami tanpa pengetahuan. Ada dosa tentang soal hati, seperti merajuk masa muka. Minta halal, minta redha. Isteri kena minta halal, isteri kena minta redha, minta maaf, kemudian baru bertaubat, semayang mandi, semayang taubat, berdoa, selawat, istighfar untuk diri, untuk ibu bapa, untuk muslimin muslimat. Itu cara taubat berkenaan dengan soal hati. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz tu. Adakah segala amalan wajib isteri tidak diterima Allah sehingga isteri mohon ampun kepada suaminya? Ya, betul. Kan, kalau isteri yang nusyus, kan, amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Sepanjang-panjang dia tidur, dilaknat oleh malaikat. Sepanjang isteri itu tidur, malaikat duduk laknat sepanjang-panjang malam. Tak diterima amal ibadah dia. Ustaz, kalau jenazah itu jenazah suami, isteri makruh juga ke iring ke tanah perkuburan? Ya, betul. Sekalipun jenazah itu yang meninggal tu adalah suami sendiri, syarak mengatakan makruh orang perempuan iringkan jenazah ke tanah perkuburan. Kalau suami mengerjakan solat Jumaat, isteri solat di rumah, adakah isteri mendapat juga pahala sang suami yang pergi ke masjid itu, Ustaz? Jika isteri berkhidmat kepada suami, dapat sama tak kurang walaupun 1. Alhamdulillah, insyaAllah saya rasa sekadar tu untuk malam ini. Terima kasih lagi pada Ustaz, insyaAllah kita jumpa dalam pembicaraan kitab Muhimmah kita pada minggu hadapan. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan terus istiqamah dalam kita mengaji ilmu ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.